Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid. Mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan dan yang disunatkan. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Qiyamah ayat ke-31 hingga 40 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fala saddaqa wa la shalla. Oleh sebab orang yang kufur, ingkar, tidak percayakan hari akhirat, maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan untuk meyakininya, dan ia tidak mengerjakan sembahyang yang difardukan mengerjakannya. Fala saddaqa wa la shalla. Fala saddaqa, dan ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan untuk meyakininya. Fala saddaqa, dia tidak membenarkan. Fala saddaqa, dia tidak membenarkan. Siapa dia? Cerita dia ni. Dia ni ialah Abu Jahal. Fala saddaqa wa la shalla. Fala saddaqal insan, iaitu manusia itu tidak membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala shalla,
Dan dia juga walam yusalli, dia tidak pernah sembahyang. Siapa dia cerita ni? Abu Jahal. Dan ditujukan kepada Abu Jahal cerita ni, tetapi umum untuk semua. Wala salla. Wala salla, dia juga tidak sembahyang. Jadi Abu Jahal ni dia ada cerita dia, kisah dia terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi ia dusta dan berpaling ingkar. Kadzdzaba ni mendustakan, wa tawalla dan dia berpaling ingkar. Dia selalu dengar ceramah Nabi, dia selalu dengar tazkirah daripada Nabi, dia selalu dengar bacaan-bacaan Quran daripada Nabi, tetapi dia watawalla, kadzdzaba watawalla. Bukan setakat kadzdzaba watawalla, bukan setakat dia tidak saddaqa wala salla, la saddaqa wala salla, walakin kadzdzaba watawalla. Bukan setakat dia tidak membenarkan, tidak beriman, bahkan dia tidak sembahyang, tidak menunaikan sembahyang sebab dia tidak beriman. Walakin kadzdzaba, akan tetapi ia dusta, wa tawalla, dan ia berpaling daripada ajaran Nabi, dakwah Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong, megah. Dia pergi kepada keluarga dia setelah dia berpaling daripada dakwah Nabi, maka dia balik kepada keluarga dia. Maknanya balik dalam keadaan sombong, balik rumah tu, balik rumah dalam keadaan angkuh, sombong. Dan dia pernah merosakkan dakwah Nabi, mengugut Nabi, offer dengan berbagai-bagai offer supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dakwah ni, tinggalkan ajak manusia kepada Islam. Ni di antara kerja jahat Abu Jahal. Maka siapa yang sezaman dengan Abu Jahal, kalau dia ada zaman Abu Jahal, maka dia termasuk dalam seruan ni. Ataupun tidak sezaman dengan Abu Jahal, manusia yang tidak saddaqa wa fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahli yatamatta, dia balik semula kepada keluarga dalam keadaan aku sombong. Dan kalau mengikut ceritanya lagi, Abu Jahal ni Allah Subhanahu wa taala tujukan ayatnya, aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Ayat ni selalu kita dengarlah imam duk baca. Aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Bunyi ayat tu kita bunyi sedap ayat dia, tetapi ayat ini dibaca oleh Nabi kepada Abu Jahal. Abu Jahal pegang Nabi, kocok tubuh Nabi. Apa ni, minta maaf, bila mana Abu Jahal tidak menerima dakwah Nabi, Nabi ni rasa orang panggil rasa gerai kepada Abu Jahal. Nabi rasa gerai sebab Abu Jahal ni di antara orang yang main peranan besar menyebabkan orang lain tidak beriman kepada Allah Taala dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ni besar peranan dia dalam merosakkan dakwah Islam. Sehingga satu hari Nabi ni pegang Abu Jahal, pegang lagu mana pegang, Nabi pegang kocok gini Abu Jahal. Nabi baca aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Nabi gerak, Nabi gerak. Apa makna? Sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu. Dekat dah Abu Jahal.
Allah Ta'ala nak binasakan kamu. Aula laka fa aula. Dekat ni Abu Jahal, Allah Ta'ala nak binasakan kamu. Dekat benar dah masanya, tunggu tak lama dah. Summa aula laka fa aula. Kakak tu awak, kamu, kemudian api neraka dah lebih layak bagimu, lebih layak. Kemudian api neraka ni lebih layak bagi kamu, lebih layak bagi kamu. Kenapa jadi dua kali? Aula laka, lepas tu fa aula, dua kali. Ayat yang kedua, summa aula laka fa aula, dua kali. Kenapa disebut dua kali? Dia panggil, disebut dua kali ni, dia panggil litakid, untuk nak menguatkan. Fa aula ni, aula laka fa aula ni, afa aula ay fa huwa aula bika min ghairika. Berbanding dengan orang lain, wahai Abu Jahal. Berbanding orang lain, wahai Abu Jahal, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham nama dia, Abu Jahal tu gelar dia. Nama dia orang panggil, minta maaf lah, bukan nak kalau kena tu minta maaf lah, kebetulan dengan nama tu nak cerita. Orang panggil kapung, orang panggil contoh pada. Orang panggil pada. Pada sebut pada ni kena belaka, tapi pada bukan nama pada. Pada nama dia nya sekian bin sekian, fulan bin fulan. Sama juga Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan nama dia Abu Jahal. Abu Jahal gelar dia, gelar Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Jadi Amr bin Hisham ni Nabi pernah pergi dia, Nabi kocok tubuh dia, aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Amr bin Hisham, tak lama ni kamu ni nak binasa dekat dah. Dekat benar dah ni. Kemudian summa aula laka fa aula, kemudian kamu ni akan masuk neraka, dan kamu lebih layak berbanding dengan orang lain. Diutamakan kamu ni dimasuk dulu dalam neraka, diteliu oleh neraka teliu sangat kamu ni. Berbanding dengan orang lain ni, kamu lebih utama. Itu makna dia aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Apa selalu juga baca surah ni bila kita di antara surah yang menjadi kegemaran membaca juga. Kalau menjadi imam suka juga baca, supaya kita ingat dalam Quran ni, peristiwa ini Nabi goncang tubuh Abu Jahal, dengan bacaan Nabinya aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Allahu akbar. Abu Jahal ni tuan-tuan semua, Abu Jahal ni bila Nabi pegang tubuh dia, Nabi kocok tubuh dia, maka dia tanya Nabi, "Hei Muhammad, kamu ugut aku lah? Kamu mengancam, kamu mengancam aku kau Muhammad, demi Allah." Abu Jahal kata, demi Allah. Dia walaupun dia kafir, demi Allah ni biasa ya. Demi Allah belaka, wallahi di Mesir, wallahi belaka di Mesir ada minoriti Kristian, wallahi biasa je, wallahi itu dah biasa dah, walaupun dia kafir pun wallahi. Maka Abu Jahal pun kata wallahi, demi Allah, demi Allah, wallahi Tuhan kamu. Jadi wallahi tak jadi Tuhan lagi kali bagi dia. Dia kata wallahi Tuhan kamu. Jadi Tuhan kamu tu Allah lah, tapi dia sebut wallahi. Wallahi Tuhan kamu dan kamu sendiri tidak boleh nak membinasakan aku. Tidak boleh nak membinasakan aku, sebab
Katanya Abu Jahal, akulah orang yang paling mulia atas muka dunia ni. Akulah paling mulia. Oh, paling mulia. Dia rasa dia paling mulia. Mulia tak mulia, tak lama dah binasa akan terjadi. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut neraka lebih utama kepada Abu Jahal ni. Dia selalu berbangga. Abu Jahal ni dia selalu berbangga, dia dan keturunan dia. Dia rasa hebat. Ni menjadi orang panggil suatu perkara yang membahayakan kita kalau kita berbangga dengan keturunan kita. Berbangga. Dia tidak perlu berbangga dengan keturunan. Walaupun keturunan kita, minta maaf lah, keturunan kita apa nama, tak perlu berbangga dengan keturunan. Berbangga dengan ayah nenek moyang. Itu seperti mana Abu Jahal dia berbangga. Dia sebenarnya tidak, kalau berbangga pun tidak ada nilai sekiranya keturunan dia ni baik-baik, dia tu tak baik. Dia tu apatah lagi kalau keturunan berbangga dengan keturunan tu jahat-jahat. Ayah kawal dulu. Ayah kawal dulu tak ada dalam kampung. Tetok orang tu, tetok orang ni. Tu kawal pun sepatu kok. Belagu ayah kau tu kau ni, tak payah sebut lah. Tu berbangga dengan orang panggil keburukan keturunan, tak payah sebut. Lepas tu orang berbangga juga dengan keturunan dia baik-baik. Berbangga keturunan baik-baik. Tidak perlu nak dibanggakan kalau kita sendiri tu tak baik. Kita yang pentingnya kita tu. Tok nenek moyang tu dia lagi dah habis dah masa dia. Ni masa kita. Masa kita, kita pulung segala keringat kita, upaya kita untuk Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita ni untuk kita sama-sama buat amal. Maka Abu Jahal ni memang dia ni banyak kali dia ni berbangga dengan pangkat dia, dengan kedudukan dia, dengan dia ni menteri, dia ni pangkat besar dalam kota Mekah ni, maka dia berbangga. Maka Allah SWT peringatkan, ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna. Ni Allah Ta'ala ukit balik supaya kita fikir balik. Kita ni setara mana je sebenarnya, kedudukan kita ni siapa sebenarnya. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Patutkah kamu manusia ni dia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan. Allah Ta'ala buat kita ni buat saja-saja ke? Tak ada tanggungjawab ke Allah bagi? Ada tanggungjawab. Tanggungjawabnya ada hak wajib, ada hak sunat. Tanggungjawab kita. Bukan kata ikut nak duduk atas muka dunia, aku bila aku buat amu ikut mu lah, mu nak buat gapo, nak makan gapo, nak pergi mana ikut mu. Nak mandi tak apa, tak sempat mandi pun tak apa, nak buat gapo, nak buat haram pun tak apa. Dok. Dia ada undang-undang dia. Maka jangan kita anggap bila Allah Ta'ala buat kita ni bebas sebebas-bebasnya. Tidak bebas. Sebab kita ni dikontrol oleh Rabb Allah Ta'ala yang mentadbir alam ni. Bila dia buat kita, dia nak kita ikut dia, ikut kehendak dia. Allahu Akbar. Yahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Kena khabar,
sebenarnya kita semua ni Allah SWT jadikan bila mana terpancarnya air mani ke dalam rahim seorang ibu, maka bercantumlah kitanya, diperangnya. Siapa dia yang boleh buat manusia selain daripada Allah? Nak buat semut seekor pun kita tak boleh. Lukis tu boleh, tapi nak buat semut seekor biar jadi super semut. Hak duduk buat tu robot. Hak duduk buat tu main buah bateri kat gerak pah habis bateri tak ada apa. Nah, hangpa tengok ada orang dia masuk bateri, dia pergi remote, dia kereta sodok, dia pergi kereta sodok, dia tak dalam dalam kawasan boya duk jemur tu, dia pergi bawa kereta sodok dia. Kereta sodok main ni lah remote, dia panggil kontrol. Dia kontrol dengan remote tu, gerak akak keh tu. Dia patut atas kepala boya. Boya pun setok balik, dia pun tarik mula. Dia pergi pula mana pergi tengok kepala boya tu dengan kes ni. Boya pun tepi pedang ekor. Lepas tu dia pergi pula tu boya pun kacing dengan mulut tak ada apa senyap, apa keras berah. Mana tak boleh lawan manusia buat berbanding ciptaan Allah SWT. Kita tengok, kalau hamba suka tengok Animal Planet, kalau kita buka Facebook, kalau tubik cerita binatang, sudahlah, lama lah kita tengok. Masya Allah, hebatnya ikan lumba-lumba boleh dengar arahan. Kita tengok anjing laut bila dilatih boleh dengar arahan. Boleh dengar arahan tu. Ngupuh ikan dalam poket ni. Ikan, anak-anak ikan, ngangang mulut dah. Lopak pula. Kita tengok ikan lumba-lumba, ada dia buat macam ikan paus gitu kan, tapi besar pada lumba-lumba lagi. Maknanya hebat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga Allah Taala buat kita ni dalam keadaan begitu tersusun. Allah SWT daripada kosong, tak ada apa-apa dalam perut mak kita, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kita dalam perut mak. Apa tengok, suka lagi tengok kangaroo. Tuan-tuan pernah tengok kangaroo? Kalau kita mak kita mengandung dalam perut, tapi kangaroo mak dia mengandung pada dia duduk dalam kantong tu, boleh selok tengok daripada kecil tak ada gaul satu, tiba-tiba besarnya luar perut dalam kantung ibu dia. Apa ada siap dah di situ. Sebab tu kita tengok kangaroo bila dia anak dia tubik, akhir sekalian ini akan masuk mula dalam kantung dia tu. Hebatnya. Jadi orang ambil video, dia panggil buat video ni, dia letak kamera dalam perut dalam kantung tu, bukan dalam perut, di luar perut, tapi dalam kantung, dalam poket dia tu. Kita tengok, Masya Allah, hebatnya. Kangaroo tu duduk luar perut. Hebat Allah Ta'ala cipta. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita fikir balik, kenapa jadi payah nak percaya kepada keesaan Allah, kehebatan Allah. Tuhan kepada alam ini adalah Allah. Manusia tak mampu nak buat. Maka Allah Ta'ala suruh kita fikir balik, kita ni siapa dia. Rasa diri kita rasa hebat, rasa bangga dengan keturunan, bangga dengan harta benda, bangga dengan penampilan, bangga dengan wajah, bangga dengan bangsa. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancut ke dalam rahim. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Ayat ke-28, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku,
Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Fasawwa. Thumma kana 'alaqah fa khalaqa fasawwa. Daripada seketul darah tadi, nutfah tadi pergi kepada 'alaqah, seketul daging tadi, maka dia membesar dalam beberapa bulan. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari kita ni Allah nak buat dalam perut mak. Besar. Bila 120 hari tu, 3-4 bulan tu, nendai dah. Tu. Bunyi dah. Tendangnya tu. Dia budak ni bila kita budak perhati. Tangan hamba ni kadang-kadang dia panah. Panah bila? Panah ni kalau lepas pada kita baca Quran, kita wirid. Jadi tangan hamba rasa panah. Jadi bila tangan panah ni, kita pergi perut orang rumah ni. Baby dah ni, dia macam lari sikit. Dia kelok lari kau ni. Kita rasa dia tu. Bakal dia terserah juga panah. Jadi hamba kalau lepas wirid kalau wirid selawat kau baca banyak sikit jadi panah tangan. Jadi bila kita jamah perut tu, lah ni dok ada lah ni bulan-bulan 1 ni insya-Allah. Lahirlah insya-Allah. Jadi mana kita dok perhati budak dah ada perut ni, dia boleh rasa tu. Sebab itulah ketika ibu mengandung ni, kena ibu sendiri ataupun ayah kena banyak baca Quran, supaya orang panggil anak ni dia mendengar daripada dalam perut boleh keluar lagi, dia mendengar dah. Baca Quran, selawat dan sebagainya. Tetapi kalau ibu ni ketika mengandung, dia suka dengan nyanyian, kemungkinan besar anak ni akan terbit suka nyanyi lah. Kalau ibu ketika mengandungnya suka cakap tak senonoh, mungkin anak ni akan jadi nurul. Bila hamba pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi ke Kuantan baru ni, Johan hafazan perempuan, Johan hafazan 1 hingga 30 juzuk. 1 hingga 30 juzuk ni pemenangnya adalah negeri Kelantan. Dia sekolah biasa saja. Johan tu Kelantan boleh satu, hak lain boleh ke negeri Sarawak hebat sekali ni. Sarawak makin hebat. Tapi keseluruhannya Selangor lah. Jadi nak ceritanya, dia baca Quran, budak ni baca Quran ni, bila kita tengok, hamba tidak jadi hakim dia, hamba jadi bila lain. Tapi bila kita tengok dia baca ni, Masya Allah, hebat budak ni, selambanya 30 juzuk dalam dada. Bila dia tebuk, boleh baca semua. Baca relax, tenang je. Rupa-rupa dia ni, ayah dia ni buka pusat tahfiz, sekolah tahfiz, ayah dia buka. Jadi anak-anak dia ni, walaupun sekolah tahfiz tu, sekolah juga, sekolah kementerian ni sekolah, jadi anak dia jadi pada budak lagi. Dan hamba yakin mungkin daripada dalam perut lagi, ayah dia duduk dalam perut ni, ayah dia duduk baca. Mungkin mak dia ni selalu duduk baca Quran, menyebabkan anak ni keluar ni, dia akan cenderung ke arah tu. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT sebut thumma kana 'alaqah fa khalaqa fa sawwa. Allah Taala sempurnakan daripada kecil, tiba-tiba keluar kaki cukup, tangan cukup, jari cukup, mata boleh buka. Masya Allah. Dan satu lagi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ni cipta manusia. Bila baby keluar, kebiasaannya baby akan menangis. Kalau baby tidak menangis pun, doktor suruh baby menangis. Tepuk juga. Rupa-rupanya di sebalik tu ada kebaikan untuk baby menangis. Makin kuat dia menangis, masa dia keluar, makin bagus sebenarnya. Makin bagus, jantung dia bagus. Sebab
Sebabnya apa? Sebab jatuh budak ni, kalau mengikut doktor-doktor pakar hak abang duduk buat, dia kata ketika dalam apa ni kandungan ni, jatuh budak ni memang dia berlubang. Tetapi bila dia menangis dengan kuat tadi, jatuh dia akan tutup. Makin doktor tepuk kuat, makin budak ni kuat tiap, dia meraung, maka bagus untuk jatuh dia. Sebab ambo tahu tu anak ambo keluar disambut oleh misi tak berani nak tepuk sebab takut jadi apa-apa. Sepatutnya doktor yang janji buat appointment tu tak mari lagi. Tak mari, jadi anak ambo ni keluar tak tiup, tak ada bunyi kuah si abuk. Kata ubik senyap. Kita ada kata pelik budak ni tak teriak. Rupa-rupanya doktor kata sebab tak teriak ni jatuh berlubang ni sebab dia kena tepuk. Baru dia tutup. Rupa-rupanya kita lihat, Masya Allah. Sebab itulah budak-budak keluar ni, kita nak dengar, nak tengok tak teriak tu jaga. Biasa dia akan teriak. Kalau tak teriak pun doktor juga tapar punggung dia tu. Suruh teriak juga, kocok juga biar teriak. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik teriak tadi. Cerita syaitan ganggu tu di sebalik apa ni cerita lain pula, kisah lain pula kan. Sebab itulah kita nak supaya anak kita tadi bila keluar supaya ianya apa ni tidak diganggu syaitan, maka kita kita iqamah azan tengok telinga kanan, iqamah telinga kiri. Lepas tu baca supaya budak ni kuatnya tauhid pada Allah Ta'ala, baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Supaya budak ni lapar dada, cerdik, cerah hati untuk nak menerima hidayah Allah Ta'ala ni, nak menerima agama ni, baca alam nashrah laka sadrak. Supaya baby ni tidak cenderung kepada maksiat sehingga dia besar terkawal. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma ada surah al-qadr. Itu di antara yang disebut dalam beberapa pendapat ulama dalam kitab. Dan faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha, ayat 39. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi, menciptakan apa? Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis, iaitu lelaki dan perempuan. Bila keluar anak ni, dia lelaki atau perempuan? Lelaki atau perempuan? Dua tu jantina tu, lelaki perempuan. Cuma dalam banyak-banyak tu jarang sekali dah, payahlah nak cari. Sebab dalam kita ada masalah ni, iaitu khunsa. Khunsa ni keluar-keluar dia ada dua kemaluan, original. Tu dia panggil khunsa. Ada pun manusia duduk ubah tu, itu tidak nama khunsa. Khunsa ni memang ori-ori, keluar-keluar tengok apa ni, kemaluan lelaki pun dia ada, kemaluan puan pun dia ada. Kalau budak jenis lagu ni, kita nak hukum dia ni lelaki ke perempuan, tengok kepada kecenderungan dia. Kalau dia ni nampak cenderung dia berat kepada puan, pemakaian, pergerakan, percakapan, maka hukum dia puan. Tu dia panggil khunsa. Ini original ni. Kalau dia tu nampak cenderung kepada lelaki, maka lelakilah dia. Jadi tapi biasa-biasanya lelaki dengan perempuan. Keluarnya Allah Ta'ala sebut faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha. Laki atau perempuan? Laki puan. Jarang lah keluarnya khunsa. Masalah ni ada dalam kitab fiqh ada disebut. Dan akhir sekali Allah Ta'ala tanya, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Maka Allah Ta'ala tanya, adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu, semuanya hak tadi,
Okey. Hak semua tadi Allah Taala buat manusia, buat langit, bumi apa semualah. Tuhan tu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Allah tak mampu ke? Allah buat daripada tidak ada apa-apa, Allah buat jadi ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak buat balik, tak berkuasa ke Allah? Ini soalan ni. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sampai di ayat ini, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'aha, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka Nabi sambung, fasubhanakallahumma bala, fasubhanakallahumma bala, subhanakallahumma, subhana tak ada fa, subhanakallahumma bala. Wa qala Ibnu Abbas, ni Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bu, man qara'a sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la imaman kana aw ghairahu, apabila dia ni jadi imam, baca ayat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, tasbihlah akan Tuhan, nama Tuhan kamu yang maha tinggi, yang maha tinggi. Jadi bila Allah Ta'ala sebut sabbihisma rabbikal a'la, Allah Ta'ala suruh tu, Muhammad, kamu tasbihlah akan nama Tuhan kamu. Maka bila kita baiknya kita jadi imam, ataupun kita jadi makmum, ataupun kita mendengar imam baca, ataupun kita baca seorang di luar dan di luar semaya, dan baiknya dalam semaya, bila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, Nabi akan sambung, apa ni, sambung baca, tapi tidak ayat Quran lah. Subhanallah, Nabi baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tu jadi kita bolehlah nak sunat baca, bila imam baca sabbihisma rabbikal a'la, kita pun subhana rabbiyal a'la, macam kita duduk dalam sujud ke rukuk, sujud subhana rabbiyal azim, ketika apa ni rukuk, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka kita sebut subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Baca tu. Bila imam baca, nanti ambil rasa imam ni biasa duk baca bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la alladhi, sebenarnya sebut alladhi itu bila kita dengar tu subhana rabbiyal a'la. Itu hak Nabi duk baca tu. Baik, itu satu. Bila wa man qara'a minkum la uqsimu bi yaumil qiyamah ila akhiriha, dan barang siapa yang membaca di kalangan kamu surah la uqsimu bi yaumil qiyamah sampai habis, habisnya alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka falyaqul subhanakallahumma bala, kemudian hendaklah dia membaca sama ada ianya imam kana au ghairuhu, sama ada ia tu imam ataupun selain daripada imam. Baca apa dia? Subhanakallahumma bala, maha suci engkau ya Allah, bala, bahkan Allah nak ceritanya, bahkan kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala ni memang qadir, memang mampu untuk nak menciptakan manusia selepas daripada manusia ni sudah mati. Allah Ta'ala mampu nak hidupkan kembali. Lepas tu Nabi sebut lagi daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a wattini wazzaituni wa turi sinin ila akhirha,
Akhir sekali ayat terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Falyaqul, maka hendaklah dia baca lagi, dia sebut bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hak ni kita ingat. Sebab apa kita ingat? Sebab tok guru kita ajar. Lepas alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita pun sama bala wa ana ala dzalika minasyahidin dengan pelahir. Jangan imam bila dia baca alaysa dzalika bi alaysallahu bi ahkamil hakimin bala wa tidak kuat jangan kuat baca pelahir saja. Sebab apa? Sebab takut menjadi kekeliruan bagi mereka yang jadi makmum. Takut apa? Takut dia kata ada lagi ayat yang terakhir selepas alaisallahu biahkamil hakimin, ada lagi ayat. Gosok sebab tu kita baca pelahir, kita dengar pun kita baca pelahir. Imam pun baca pelahir. Itu ketika dalam sembahyang. Baik, cerita kita lihat kepada Abu Jahal tadi. Abu Jahal ni Allah Subhanahu wa taala binasakan Abu Jahal. Balik semula cerita Abu Jahal tadi, binasakan Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala kalahkan Abu Jahal dan mati dalam peperangan Badar. Jadi tuan-tuan semua, maka betullah selepas daripada Nabi sebut kepada Abu Jahal tadi, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula, tidak lama selepas cerita ni maka berlaku peperangan Badar, maka matilah Abu Jahalnya, binasa dalam peperangan Badar. Jadi itu lebih kurangnya surah yang kita belajar, surah Al-Qiyamah. Dan insya-Allah selepas daripada surah Al-Qiyamah ni kita akan baca seterusnya nanti surah Al-Muddathir. Kita sambung kepada surah Al-Muddathir nanti insya-Allah. Jadi kita belajar esok pula lah insya-Allah kita sambung. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dulu dah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita memahami, Allah Ta'ala beri kita faham dalam permasalahan dengan agama dan juga dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, dan kita beramal dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.